Dalam sistem kita akan release cepat-cepat. Okey. Sebab ini sangat-sangat baru memohon. The pasport mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton 999 edisi 17 Mei 2022. Taktik memohon permit pekerja warga asing secara atas talian ketika serbuan akhirnya terbongkar. Itulah antara taktik pengurus sumber manusia ketika premis mereka diserbu Jabatan Imigresen Selangor baru-baru ini. Ikuti perinciannya bersama wartawan Afifah Haminuddin. Hasil risikan dan aduan dalam sistem pengurusan aduan awam SISPA, Ops Mahir digerakkan bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen Negeri Selangor di sekitar Klang bagi membantras pekerja warga asing yang tiada dokumen perjalanan serta permit kerja yang sah. Jam 10.30 pagi, kami bergerak ke lokasi sasaran di Kampung Air Hitam, Jalan Langat dengan kekuatan seramai 21 anggota. Keadaan kilang dipercayai memproses barang kitar semula yang luas serta tidak menitik beratkan aspek keselamatan, menyukarkan pihak berkuasa untuk mengesan pergerakan pekerja asing. Pekerja lelaki warga asing ini dipercayai telah menetap di Malaysia lebih 3 tahun, cuba berdalih apabila disoal mengenai tindakannya melarikan diri dari pihak berkuasa. Gaji sebulan berapa? Gaji Mani. Sebulan berapa? 2,000. Kenapa lari? Sebab tak ada pasport. Pasport ada, sebab tak ada permit. Ada permit. Ada permit. Dan kenapa lari? Hari Malaysia berapa hari pula? Bila? 2,000 berapa? Turut diperiksa beberapa buah kontena di belakang premis dipercayai kediaman pekerja warga asing yang disediakan khas oleh pemilik premis. Kan? Dokumen ID semua. Pasport. Pakai baju. Ada semua kita lepas. Bawa telefon semua, bawa dokumen semua. Jangan tinggal. Dalam operasi di kilang kita semula ini, ada antara warga asing yang bekerja di kilang ini tidak mempunyai permit bekerja yang sah, dan ada juga di antara mereka yang masuk ke Malaysia secara haram melalui khidmat tekong yang dipercayai dikenakan bayaran sehingga RM4,500 seorang. Kesemua warga asing yang ditahan disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1C dan Seksyen 15-1C Akta Imigresen 1959 Palang 63. Operasi diteruskan ke lokasi kedua sekitar Pandamaran Klang pada jam 1 petang. Setibanya di lokasi yang merupakan kilang memproses plastik, rata-rata pekerja warga asing tidak menyedari kehadiran penguatkuasa dan ada yang sedang tidur di belakang premis. Hasil pemeriksaan pengurus bahagian sumber manusia, premis telah beroperasi lebih 20 tahun itu dilihat cuba mengelak daripada pekerjanya ditahan pihak berkuasa dengan membuat permit pada waktu serbuan dilakukan. Baru buat lagi. Siapa saya pagi? Baru berapa minit saja? 50 minit ago you
Bila kita balik office, kita check dulu. Bila katakan diorang ada permit yang sah, maksudnya ada yang valid dalam sistem, kita akan release lebih cepat. Okey. Sebab ini sangat-sangat baru memohon. The pasport mereka. Pasport mereka bagi Ya, betul, kita faham. Tapi waktu kita masuk pun, permohonan you masih baru lagi. Maksudnya kita masuk tadi pukul 1.30, you baru mohon 2.11. 23rd March sekarang is 23rd March. Saya Okey. That's why I cakap macam tu. Selain itu, wanita terbabit turut memberikan alasan tidak memohon permit warga asing kerana sukar mengakses sistem semasa musim COVID-19. So actually pekerja diorang ni dah kira melanggar kesalahan immigration lah yang sebelum ni, tapi diorang tak ada usaha. Bila kita datang buat pemeriksaan, immediately diorang boleh buat. Tapi bila kita dah habis kita punya penyelesaian dalam report polis kita akan mention kita masuk ke premis pukul berapa, pemeriksaan kita mula pukul berapa. So apa yang dokumen yang diorang lampirkan selepas pada masa kita masuk memang tak valid lah. Tapi ini satu kita bagi ke pegawai penyiasat nanti dia akan siasat lebih lanjut lah untuk dokumen-dokumen ni. Menurut Pengarah Imigresen Selangor, Dr. Muhammad Syahmi Jaafar, majikan yang menggaji pendatang asing tanpa izin boleh disabit kesalahan mengikut Seksyen 55B Akta Imigresen 1959 dan 1963. Bahagian Penguatkuasa Imigresen Selangor telah melaksanakan risikan terhadap kedua-dua buah kilang ini, yang mana risikan telah dilakukan oleh pegawai pada 6 hari bulan 1 tahun 2022. Okey, manakala bagi sebuah kilang lagi yang bertempat di Panamaran Kelang, kita telah menerima aduan awam melalui ibu pejabat dan risikan telah dilaksanakan oleh pegawai pada 3 tahun ini juga, untuk kita memastikan sama ada memang ada OKT ataupun parti-parti yang berada di dalam kilang ini. 186 warga negara asing telah diperiksa, dan hasil daripada pemeriksaan ini Jabatan Imigresen telah berjaya menahan seramai 91 warga asing. Pecahan jantinanya adalah 58 OKT lelaki dan 32 OKT perempuan. Kesemua warga asing dibawa ke depo tahanan bahagian penguatkuasa Jabatan Imigresen Selangor dan ditahan selama 14 hari bagi tujuan siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 6-1-C kerana tidak memiliki pas yang sah dan Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959 Palang 63 kerana menetap lebih daripada tempoh yang dibenarkan. Operasi tamat jam 3 petang. Laporan Afifah Aminuddin 999. Tindakan agresif seorang wanita memukul anggota polis membawa padah apabila didenda sebanyak RM3,000 oleh Mahkamah Magistrat Air Keroh, Melaka. Ikuti perinciannya dalam rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Hakim menjatuhkan hukuman tersebut selepas tertuduh yang berusia 42 tahun itu mengaku bersalah. Sejurus pertuduhan dibacakan. Menurut fakta kes, tertuduh memukul sehingga mencederakan kepala seorang pegawai polis berpangkat korporal ketika mangsa menjalankan tugas. Sejurus sebelum kejadian, tertuduh disyaki mengamuk sebelum meminta abangnya menghantar ke sebuah rumah di Paya Jaras. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 332 Kanun Keseksaan. Dua lelaki disyaki mengambil kesempatan ketika waktu solat Jumaat untuk merompak sebuah kedai emas di Ampang, Selangor 13 Mei lalu. Menurut kenyataan polis, pihaknya menerima laporan kejadian pada jam 1.40 tengah hari pada hari yang sama. Siasatan awal mendapati dua lelaki memakai topi keledar dan jaket gelap masuk ke dalam premis sebelum bergegas menuju ke kaunter. Suspek kemudian bertindak mengambil barang kemas yang dipamerkan sebelum melarikan diri. Suspek juga tidak menggunakan sebarang senjata dan kesemua pekerja tidak dicederakan. Kes disiasat mengikut Seksyen 395 Kanun Keseksaan kerana melakukan rompakan berkumpulan. Susulan kes tembak mati seorang lelaki di sebuah hotel di Bukit Bintang minggu lalu. 3 rakan dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Kuala Lumpur atas pertuduhan membunuh.
Ketiga-tiga mereka mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate namun tiada pengakuan direkodkan. Kesemua suspek berusia lingkungan 40-an terbabit berdepan pertuduhan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan Seksyen 34 Kanun yang sama. Sebutan semula kes dijadualkan 13 Julai ini beserta serahan dokumen. Seorang lelaki OKU disyaki menculik seorang kanak-kanak di Pasir Gudang Johor direman 4 hari sehingga 15 Mei lalu. Perintah tahanan reman dikeluarkan pendaftar Mahkamah Johor Bahru. Sebelum ini, tular video rakaman tertuduh cuba melarikan seorang kanak-kanak berpakaian sekolah sebelum berjaya dihalang oleh orang awam. Ujian air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis methamfetamin dan mempunyai rekod dikehendaki polis bagi kes narkotik. Kes disiasat mengikut Seksyen 363 Kanun Keseksaan. Tempat-tempat kunjungan pelancong telah ditingkatkan tahap keselamatan, ya.
Pembukaan sempadan negara pada 1 April lalu merancakkan kembali aktiviti pelancongan dan kawasan perairan tidak terkecuali daripada menerima kunjungan pelawat dalam mahupun luar negeri. Jaminan keselamatan yang terkawal khususnya di perairan Sabah mampu menangani sebarang kemungkinan ancaman membabitkan jenayah rentas sempadan. Ikuti laporan yang mengimbau kembali peristiwa penculikan dan serang hendak pengganas bersenjata serta kesiapsiagaan gabungan agensi keselamatan negara mengembeling tenaga bagi menjamin keselamatan perairan negara. Beberapa tahun yang lalu, kes penculikan di Pulau Peranginan, terutamanya di perairan Timur Sabah, mengakibatkan banyak aktiviti pelancongan lumpuh apabila kumpulan yang dikenali sebagai Abu Sayyaf kerap membuat jenayah rentas sempadan. Dalam kejadian 12 Julai 2014, kira-kira jam 11.10 malam, 2 anggota keselamatan pasukan polis marin diserang hendap ketika sedang membuat rondaan di Pulau Mabul. Korporal Abdul Rajah Jamuan, 32 tahun, terbunuh manakala Konstebel Zaki Alip, 26 tahun, dilarikan dalam serang hendap oleh sekumpulan 8 lelaki bertopeng dan bersenjata di Mabul Water Bungalow Resort, Pulau Mabul. Bagaimanapun, Konstebel Zaki Alip dibebaskan setelah pihak polis berjaya membuat rundingan tanpa syarat dengan kumpulan penculik itu. Ekoran kejadian itu, faktor keselamatan sektor pelancongan Sabah, terutamanya di tempat peranginan, meresahkan pengunjungnya. Seorang penduduk tempatan di Pulau Mabul, Azmi Jini, 32 tahun, yang menjalankan perniagaan kedai runcit, turut diselubungi kebimbangan ekoran banyak peristiwa serang hendak pengganas bersenjata dipercayai untuk melakukan penculikan di persekitaran perairan Timur Sabah. Azmi ketika itu berusia 24 tahun tidak menyangka kedatangan kumpulan bersenjata Abu Sayyaf telah mengorbankan seorang anggota polis tidak jauh dari kediamannya di Pulau Peranginan itu. Dah berapa lama dah sebab lahir sini kan. Pernah mengalami kejadian itu pernah tak? Situasi pernah juga yang dekat Water Bungalow tu terdengar lah. So kita pun terkejut lah. Terkejut kata anggota pun dah pergi apa semua. Macam sekejap je lah benda tu. Itu tahun bila? 2014 lah, 2014. Menurut Azmi lagi, sejak wujudnya beberapa agensi pelbagai penguatkuasa di Pulau Mabul, jaminan keselamatan penduduk tempatan bertambah baik. Dia juga berharap tragedi penculikan pelancong maupun penduduk tempatan tidak berulang kembali. Dulu-dulunya risaukan apa tu? Dulu-dulu tu sebab PJA saja. So kita kalau example lah macam dulu kan ada berlaku tu kira macam harap PJA sajalah. Sekarang ni tak, kira macam ada bergabung ni dah macam keselamatan tu okeylah. Rasa bangganya, rasa macam berterima kasih lah sebab dengan penglibatan mana-mana agensi sini kira macam kita 95% keselamatan tu terjamin lah dengan adanya agensi-agensi yang terlibat ni seperti Marine, seperti PGA, Polis, Intelijen Malaysia. So kita mengucapkan ribuan terima kasih lah. Itu Perasaan nak menjalankan kehidupan dan buat bisnes perasaan tu kira macam terjamin lah. Terjamin. Bisnes pun kira macam okey lah. Gabungan Agensi Keselamatan Negara sentiasa bersiap siaga mendepani sebarang kemungkinan serta memastikan aspek kawalan keselamatan dan keamanan penduduk pantai Timur Sabah sentiasa dipantau. Menurut Ketua Polis Daerah Semporna, Superintendent Muhammad Farhan Lee Abdullah, susulan peristiwa penculikan di tempat peranginan, pihak Eskom juga telah melakukan pemantauan bersama pasukan polis marin, APMM dan Tentera Laut Diraja Malaysia di perairan bagi mencegah jenayah rentas sempadan. Di Pulau Mabul, pasukan gerakan ARM PGA Battalion 14 bersama pasukan polis marin diberi tanggungjawab memantau keselamatan penduduk tempatan supaya kejadian penculikan tidak berulang lagi. Seorang penduduk tempatan, Kalsum Abdullah, 49 tahun, yang juga menjalankan perniagaan kedai runcit bersama keluarganya, turut merasakan keselamatan terjamin dengan adanya rondaan 24 jam oleh anggota keselamatan. Baguslah semua. Okey. Dah berapa lama dah kat sini? Lebih 10 tahun sudah. Dan 10 tahun ni ada banyak tak perubahan yang dah lihat di sini? Ada banyak lah.
Dulu sedikit saja, hanya resort saja. Sekarang banyak sudah homestay. Sudah biasa kan, sudah biasa every now and then patrol is update jalan morning, lunch, sampai midnight ada pun dorang patrol jalan. So far we are safe staying here lah. Pasukan gerakan ARM PGA juga ditugaskan mengawal di pulau-pulau peranginan lain seperti Simpadan dan Mata King yang menjadi tumpuan pelancong dalam dan luar negara. Baik, rondaan jalan kaki atau RJK adalah satu rutin yang dijalankan setiap hari siang dan malam oleh agensi-agensi yang berkenaan seperti pasukan polis marin dan juga Batalion 14 PGA memastikan keselamatan penduduk di sini yang difahamkan pada satu-satu masa 1,000 hingga 2,000 penduduk. Dan tentunya kawasan ini sepanjang 2 km di sekeliling pulau ini dijaga supaya mereka boleh meneruskan kelangsungan kehidupan mereka di sini. Pembukaan semula sekatan sempadan pada 1 April lalu membolehkan aktiviti pelancongan kembali aktif. Seorang pemilik kafe di Semporna, Martin Yong, yang telah menjalankan perniagaannya selama 5 tahun, merasakan keselamatan pelancong yang datang ke Semporna kini terjamin selamat. Hari ini Semporna ini selamat. Dekat pulau-pulau semua pun banyak pemantauan, rondaan pun banyak sudah. Tak macam dulu-dulu yang kes culik-culik. Lepas diculik kan, kerajaan membuat banyak banyak polis hantar ke sini, Marine, Eskom, Marine Team, banyak ada di sini sudah. Martin juga berharap orang ramai tidak mempercayai segala maklumat yang tidak sahih di media sosial tentang penculikan yang kononnya masih berlaku. Orang semelanjung kan, dia dapat info yang banyak penculikan dekat sini. Itu dari orang takut. Lepas ini PKP, suruh pembukaan, banyak pelancong dari Semenanjung datang sini sudah fahami tempat ini memang selamat. Keadaan ini bisnes pun tak macam dulu lah, untuk bertahan-tahan saja. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Idris Abdullah, pihak PDRM Sabah sentiasa fokus dalam menangani isu-isu keselamatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan ancaman sama ada dari dalam maupun luar Sabah demi keselamatan pelancong. Keselamatan pelancong di Sabah pada masa ini amat-amatlah terkawal, ya. Di mana tempat-tempat kunjungan pelancong telah ditingkatkan tahap keselamatan, ya. Pihak Polis Diraja Malaysia dengan kerjasama pengusaha-penguasa resort telah menjalankan beberapa aktiviti dalam usaha untuk meningkatkan tahap keselamatan pengunjung-pengunjung di Sabah. Jaminan keselamatan di Sabah menerusi pelaksanaan pemantauan mencukupi di kawasan daratan dan perairan, termasuk di sempadan perbatasan serta pintu masuk membolehkan penduduk menjalani kehidupan seharian dengan tenteram. Namun demikian, kerjasama dan kepekaan semua pihak diperlukan dalam menangani sebarang anasir serta ancaman yang boleh menggugat kestabilan dan keselamatan negara. Ya, kita sulit tanah dulu. Ya, dia masuk langkah makan ni.
Tali pinggang keledar tidak dipakai, manakala telefon bimbit pula ada di tangan ketika memandu. Walaupun mengetahui kedua-dua kesalahan itu boleh mengundang kemalangan, masih ada segelintir pemandu yang memandang remeh pemakaian tali pinggang keledar dan mengabaikan undang-undang larangan penggunaan telefon bimbit ketika di jalan raya. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang meneruskan operasi rutin bagi mengesan pesalah trafik. Ikuti perinciannya bersama wartawan Tun Hizami Hashim. Tak pakai seatbelt ke bang? Tu lah, saya gemuk bang. Pakai dia naik motor lehang. Saya pakai naik sampai tak lehang. Itu antara alasan yang diberikan oleh segelintir pemandu ketika ditahan kerana tidak memakai tali pinggang keledar sekaligus melanggar Akta Pengangkutan Jalan 1987. Apa pun alasan untuk naik kereta cik kan, tali pinggang mesti kena pakai. Boleh terpakai ke tak boleh pakai ke, bagi boleh sebab itu peraturan. Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang meneruskan operasi rutin untuk mengesan pesalah trafik di sekitar Pulau Mutiara ini. Antara 7 kesalahan utama penyumbang kemalangan iaitu tidak pakai tali pinggang keledar semasa memandu. Perkosaan ini kita akan lakukan pada jam pukul 9 pagi. Rondaan di Lebuh Raya Batu Wes Kulim mengesan seorang peniaga berusia 38 tahun melanggar Sabkaedah 17A-1 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999 iaitu menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Dia menggunakan telefon bimbit semasa memandu. Baru dari bulatan sana kita sudah nampak. Saya tak ada ambil ini. Saya hanya pasang ini headset saja. Tadi awak nampak saya pakai itu headset juga. Ya, tapi telefon di tangan. Tapi kalau dekat kaki saya, nanti saya break dia akan jatuh. Bila handphone di tangan, sudah menjadi satu kesalahan. Sebab kita bukan cas bercakap telefon. Kita cas menggunakan telefon bimbit. Sementara itu, pemandu kenderaan berat berusia 23 tahun ini juga dikompaun atas kesalahan sama, namun cuba berdalih agar tidak dikompaun dan tidak dikenakan mata demerit. Dia buka mat. Dia tak boleh ada macam tu bang. Dia kena ada phone holder. Phone holder no. Kan bila abang pegang macam tu, penumpuan abang ni kurang dah. Bagaimana? Dia nak pergi minyak abang tu kan. Tak tahu jalan lah. Jalan tu dia buka mat tu. Naik seorang lah. Kan ada, Seorang. tak ada kawan sebelah. Tak ada. Yang pegang dia lah. Biasa jalan ni jalan pening sikit. Berapa kilometer kalau tengok map tadi? Ya bukan dalam 10 minit sampai. Sama aja lah. Pasal dia tengok map ni lah. Sama lah. Dari phone holder satu, stop situ. Apa-apa pun jangan gunakan ni. Ya penumpuan abang memandu dia akan jadi kurang sikit tadi. Tindakan lelaki ini memandu tanpa memakai tali pinggang keledar sambil memegang telefon bimbit di sekitar taman perumahannya di Bukit Murtajam juga dikesan pihak JPJ. Seorang pemandu berusia 55 tahun memberikan alasan destinasi yang dekat menyebabkannya tidak memakai tali pinggang keledar dan juga bercakap melalui telefon. Dan ketika ini pihak JPJ sedang mengeluarkan kompaun bernilai RM300 atas kesalahan yang dilakukannya. Kawan telefon mai. Sekarang ni saya pakai handfree. Tapi nampak tadi abang pegang phone tadi. Ya, tapi saya masa bateri tak ada lama. Tali pinggang tak pakai bang? Memang dah biasa lah. Kan saya masa saya duduk kat sini jadi tak tu ya. Dekat abang tak pakai lah. Bukan kata tak pakai tapi saya nak pergi mana bang? Saya nak balik rumah, saya main nak beli bawang, kelang tu. Dia abang tak pakai tali pinggang, kereta tak bunyi kan? Dia ada alarm macam bunyi tu. Betul? Bunyi tak abang? Nak pakai tali pinggang, telefon bimbit kalau nak guna, cik kena berhenti dulu. Manakala, aksi pemandu ini memotong barisan di lampu isyarat turut mengundang padah apabila gelagatnya itu dirakam kamera pengawasan yang dipasang pada aset motosikal milik pihak JPJ.
Kenapa cik lalu atas chevron line putih? Chevron line. Okey, itu dah dikira potong queue lah. Itu satu kesalahan. Okey, dua, cik tak pakai tali pinggang. Tali pinggang kereta. Tak boleh pakai tuan. Saya pakai dia macam tu tuan. Saya pakai dia badan macam ni, kereta anak kan. Kereta anak tu lah. Rumah kan tuan. Bila emergency brake, contohnya you bawa daya tu, daya apa? Masih tuan. Lain pula kisah pemandu van ini yang mendakwa dirinya perlu dikecualikan daripada memakai tali pinggang keledar kerana membawa muatan yang berat. Berat yang berat dengan muatan. Ya. Kalau dia lebih daripada 3,500. Ya. Okey, yang tu tak perlu pakai. Berat dengan muatan je, bukan berat tanpa muatan. Okey. So yang tu memang ada manufacturer yang tak sediakan tali pinggang. Ya. Okay, so sekarang ni tali pinggang ada disediakan betul. Betul lah. Okey, so cik kena pakailah. Pasal tadi saya bawa minyak tadi depan ni. Dah lebih pun tak ada lagi. Dia untuk keselamatan kita. Betul cik. Nanti nak bawa, kalau kita bawa tu senang. Kalau emergency, kan kadang-kadang diperek, dia tercapak keluar apa semua tu. Ya, baik, pastikan setiap kali sebelum bergerak pakai tali pinggang. Baik, insyaAllah. Saya jadikan amalan tu ya. Untuk keselamatan diri cik juga. Menurut Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang, Adnan Mat Isa, sepanjang tahun 2021, pihaknya telah mengeluarkan lebih 300 notis saman kepada pemandu yang menggunakan telefon bimbit dan enggan memakai tali pinggang keledar semasa memandu. Kereta yang didesain pada tahun 2000 ke atas, biasanya kalau kita tak pakai tali pinggang keledar ni, dia akan menggunakan satu bunyi lah, beep lah, sehinggalah kita memasang. Jadi untuk ada jenis pemandu ni yang dia tak suka dengan bunyi tu, dia akan beli bakal dan jual untuk mematikan alam saja, tapi tidak pakai. Dan ada juga satu lagi style yang mana dia memakai tali pinggang keledar tu, dia letak, tapi tali pinggang keledar tu duduknya di belakang pemandu, bukannya dia memakai. Dan ini adalah merupakan satu kesalahan. Jangan kita membuat enforcement ni dengan harapan supaya ia menjadi pengajaran ataupun pengetahuan kepada orang lain bahawa di Pulau Pinang mana-mana pemandunya yang tidak memakai tali pinggang keledar atau menggunakan bimbit, anytime akan diambil tindakan lah. Itu mesej yang kita nak lah. Biar JPJ itu berada di mana dan bila dia tak mematuhi saja, kita terus ambil tindakan. Pihak JPJ menasihatkan para pemandu agar memandu dengan cermat, termasuk memasang tali pinggang keledar dan tidak menggunakan telefon bimbit ketika memandu bagi mengelakkan diri daripada terlibat dalam kemalangan sehingga boleh meragut nyawa. Laporan Tun Hizami Hashim, 999. Kita langsung letak tanah tu. Ya, dia masuk langkah belakang ni. King of the Road sekali lagi mencetuskan kemarahan netizen apabila tularnya sebuah video rakaman dashcam di media sosial memaparkan tindakan seorang pemandu kereta jenis Myvi berwarna putih yang memandu secara melulu dan berbahaya. Kejadian yang berlaku di lebuh raya MRR2 dari arah Kepung menghala ke Batu Caves itu mencecah hampir 5 juta tontonan di aplikasi TikTok. Meninjau di ruangan komen, rata-rata netizen mengkritik tindakan pemandu berkenaan yang bertindak menghayunkan sebatang kayu melalui tingkap sebelah kanannya seolah-olah ingin mencetuskan provokasi terhadap pemandu kenderaan yang lain. Rasa nak marah lah, tak patutlah buat macam tu kan, sebab apa, jalan raya ni jalan bersama kan, bukan jalan kita seorang je. So kena bertimbang rasa lah dengan pengguna-pengguna lain. Seeloknya kita jangan mencabar dia lah. Seeloknya kita mengalah
Kalau nampak teruk sangat, kita cuba berhenti ke ataupun kita cuba dapatkan bantuan lah, bantuan polis ke. Jangan kita macam mengeruhkan keadaan lah, nak mencabar dia balik ke. Tak, kita kena sabarlah dengan orang-orang macam tu. Kalau tak, lagi teruk lah jadi dia. Pandangan saya, orang jenis macam dia ni patutnya tak bolehlah pentingkan diri, fikir sama keselamatan orang lain. Lepas tu tak payahlah nak provok balik kat orang yang buat video ke apa ke. Cuba cukupkan rehat. Kalau stres tu tak payahlah nak lepas kat jalan. Ada masalah jangan bawa kat jalan. Fikir-fikirlah sama. Fikir untuk semua orang. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguasaan Trafik JSPT Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Sarifuddin Muhammad Saleh, suspek berusia 32 tahun itu telah pun berjaya ditahan di kediamannya di Kuala Selangor. Hasil siasatan peringkat awal, suspek telah didapati telah menggunakan motor kacuri. Maksudnya kereta yang dipakai semasa kejadian di jalan raya tersebut adalah kereta curi bersangkut dengan kenderaan hilang, satu laporan kenderaan hilang yang berlaku di Rawang Gombak. Tambah ACP Sarifuddin Muhammad Saleh, 3 kenderaan curi yang lain turut ditemui dalam serbuan yang dijalankan oleh bahagian narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Selangor di kediaman suspek. Siasatan yang dijalankan oleh pihak narkotik Selangor mendapati 3 kenderaan curi lain, iaitu berupa motosikal, telah dijumpai semasa serbuan dan pemeriksaan yang dijalankan oleh pihak narkotik Kuala Selangor. Motosikal yang hilang tersebut adalah bersangkut dengan 2 laporan hilang motosikal di IPD Brickfield dan Sentul, dan juga 1 laporan motor hilang di IPD Iskandar Puteri Johor. Susulan penangkapan itu, suspek didapati memiliki 7 rekod jenayah lampau membabitkan kes dadah, ugut dan pukul dari tahun 2014 sehingga kini. ACP Sarifuddin Muhammad Saleh menegaskan bahawa pemasangan kamera papan pemuka kenderaan atau dashcam umpama kotak hitam pesawat kerana mampu merekod pelbagai situasi kejadian di jalan raya. Dashcam bagi saya sesuatu yang amat penting, sesuatu yang saya percaya bagi pengguna-pengguna jalan raya sekarang. Kalau berkemampuan, silalah pasang. Ia banyak membantu memberi keterangan dan juga maklumat-maklumat kepada pihak polis trafik dan juga saya percaya pihak polis jabatan lain dalam kita melengkapkan siasatan, menguatkan siasatan kita untuk menuduh mana-mana suspek yang terlibat dalam kes-kes sama ada samsung jalan raya atau kes-kes buli di atas jalan raya. Suspek ditahan reman selama 3 hari oleh bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul di bawah Seksyen 506 Kanun Kesiksaan kerana melakukan ugutan jenayah. Suspek berdepan hukuman penjara selama 7 tahun atau denda atau kedua-dua sekali jika sabit kesalahan. Kawan-kawan, dokumen ID semua, pasport.
Sewa kediaman mewah kemudian jadikan sebagai pusat perjudian. Itulah taktik sindiket yang berjaya dibongkar oleh pasukan D7 IPK Selangor baru-baru ini. Malah sindiket juga menggunakan kenalan terdekat bagi mempromosikan aktiviti mereka. Ikuti perinciannya bersama wartawan Arisha Khalid. Taktik seorang penganjur menjalankan kegiatan haram di sebuah kediaman mewah di Jalan PJU 1A Palang 36 Petaling Jaya, Selangor berjaya dikesan pihak berkuasa. Modus operandi sindiket perjudian terbabit berjaya dibongkar pihak polis, bahagian anti maksiat perjudian dan kongsi gelap Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor. Kita boleh main lagi. Tak payah nak berbual. Serbuan dijalankan di sebuah rumah banglo 2 tingkat dengan kekuatan seramai 19 anggota polis tepat jam 11.30 malam. Sebuah rumah banglo yang terletak di Petaling Jaya dipercayai telah dijadikan sebagai markas perjudian atau dipanggil sebagai mini kasino. Pihak penganjur telah menyewa sebanyak RM2,000 untuk satu malam. Dan hasil catatan juga mendapati bahawa pihak penganjur pernah memperolehi sebanyak RM70,000 hasil daripada kegiatan haram ini. Berdasarkan hasil risikan pihak polis selama 2 minggu, kediaman ini dipercayai disewa oleh pihak penganjur melalui aplikasi digital. Pihak polis turut menahan seorang lelaki, warga negara tempatan di tempat kejadian, dipercayai sebagai penganjur. Sudah berapa lama buat sini? Ini pertama beroperasi dekat rumah ni. Saya tak selalunya. Long time, maybe 1 month once. Long time. Saya tak pasti punya. Difahamkan, suspek yang berasal dari Kuala Lumpur itu menggunakan helah kawan atas kawan bagi mencari pelanggan dan menghubungi mereka menggunakan aplikasi media sosial. So macam mana you dapatkan customer ataupun pelanggan yang datang? Kawan-kawan. Kawan-kawan. So ajak melalui apa? So you guna WhatsApp group ke? WhatsApp. Namun, suspek bukan sahaja menjalankan kegiatan sindiket perjudian, malah turut menjalankan perniagaan atas talian dengan menjual durian. Saya tak run not always run. Jadi selalu you buat apa? Kalau saya business, saya buat business. Business apa tu? Saya ada jual durian. Jual? Jual durian. Durian? Kat mana? Online. Online? Online. Liciknya, sindiket ini beroperasi sejak 2 bulan lalu secara berpindah-pindah di kawasan sekitar Selangor dan Kuala Lumpur. Bukan dekat sini? Betul. Sebelum tu dekat Ceras. Ceras saja. Ini malam ni baru first time dekat sini? Betul. Selalu dekat Ceras lah? Tak, Ceras pun satu kali saya. Ceras satu kali. Sebelum Ceras? Itu Hatamas. Mana dapat cari tempat-tempat macam tu? Online, Airbnb saja. Setiap satu tempat satu malam. Betul. Setiap satu malam berlainan tempat. Betul. Selain menganjurkan kegiatan judi, suspek turut menawarkan khidmat pelayan wanita terdiri daripada warga negara tempatan dan warga asing kepada setiap pelanggan. Bayar dia berapa? Dia 1 jam 100. 1 jam 100. Memang kerja dia untuk layan customer. Betul. Sementara itu, hasil siasatan mendapati bahawa pihak penganjur turut menggaji 2 orang pekerja lelaki warga negara tempatan sebanyak RM40 untuk 1 jam. Berapa lama kerja dekat sini? First time kerja. Macam mana tahu tempat ni? Kawan lain. Dia memang cari untuk pekerja. Dia bekerja sebagai apa dekat sini? Waiter. Berapa gaji diorang bayar? Gaji gaji. 1 jam RM40. Menurut Pegawai Turus D7, Ibu Pejabat Polis Kontingen Selangor, DSP Nik Abdul Halim Nikmat, kebiasaannya kegiatan ini bermula pada jam 9 malam sehingga awal pagi. Modus operandi yang telah digunakan oleh sindiket perjudian ini adalah melibatkan ramai pemain dan MO yang diguna pakai adalah mereka akan mencari tempat-tempat yang guarded area yang mana susah untuk kita bolesi.
Seramai 15 orang suspek berjaya ditahan membabitkan penganjur, pemain, pekerja serta pelayan wanita berusia lingkungan 21 tahun hingga 47 tahun. Hasil daripada serbuan kita telah berjaya merampas wang tunai hampir 100,000 dan juga chip serta pelbagai alat yang disyaki digunakan untuk kegiatan perjudian. Kesemua tangkapan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya, Selangor untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1-C serta Seksyen 6-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Suspek akan dikenakan denda sebanyak RM5,000 hingga RM50,000 dan hukuman penjara hingga 3 tahun jika sabit kesalahan. Operasi tamat pada jam 4 pagi. Laporan Arisha Kalim, 999. Keseronokan 7 sekeluarga selepas beraya di kampung halaman bertukar tragedi apabila kenderaan pelbagai guna MPV dirempuh sebuah kereta menyebabkan pemandu kereta terbabit rentung dalam kemalangan itu. Ikuti butiran kejadian di Alor Star Kedah dalam tragedi 999 minggu ini. Kejadian berlaku di kilometer 19.4 Lebuhraya Utara Selatan berhampiran di Simpang Kaponong ke Napoh, Kedah. Mangsa Muhammad Akimullah Amaran, 32 tahun yang menetap di Kangah Perlis maut dalam kejadian itu. Sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat JITA dan Bukit Kayu Hitam bergegas ke lokasi kejadian sebaik saja menerima panggilan kira-kira jam 11.49 malam. Setiba pihak bomba di tempat kejadian, mendapati hampir 90% kereta mangsa telah terbakar. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kedah, Superintendent Muhammad Mahir Hussein, sebuah kenderaan pelbagai guna MPV yang baru keluar dari simpang untuk membelok ke kanan dipercayai menjadi punca kejadian. Kenderaan mangsa yang datang dari arah Changlun tidak sempat berhenti lalu merumpuh MPV terbabit sehingga terbalik. Kejadian ini berlaku Belfaya ni keluar daripada simpang, simpang sebelah kanan lah kalau ada ke Alor Star tu. Dan persona daripada arah Changlun nak menuju ke Kota Star. Belfaya tu keluar berlaku pertembungan dah. Persona ni rempuh Belfaya tu menyebabkan berpusing ke kanan jalan Belfaya. Manakala persona tu berpusing dan ke kiri jalan lumpuh. Ni bus stop. Menyebabkan terbakar dan saya percaya persona ni pun agak laju juga masa kejadian. Cubaan orang ramai menyelamatkan mangsa yang tersepit di tempat duduk gagal kerana api marak dengan cepat. Kerana dalam kemalangan ini menyebabkan pemandu atau persona telah meninggal dunia lah akibat terbakar hangus dalam kenderaan di lokasi kejadian. Penumpang kenderaan MPV yang dinaiki oleh 7 sekeluarga dari Perlis untuk pulang ke Selangor turut mengalami kecederaan. Ada antara penumpang yang patah tulang rusuk kiri, luka di dahi dan lengan dibawa ke Hospital Jitra untuk rawatan lanjut. Mayat mangsa yang rentung dihantar ke Hospital Sultanah Bahiyah Alor Star untuk bedah siasat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Terima kasih kerana bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Sebarang perkongsian jenayah boleh disalurkan menerusi email, Facebook dan juga Instagram rasmi 999 seperti tertera. Dengan itu, sekian sahaja daripada kami. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam. Ingat, jenayah membawa padah.